khutbah pada hari ini akan memperkatakan tajuk hindari rasuah. Rasuah bererti sesuatu yang disogokkan kepada seseorang untuk mengambil hak yang bukan miliknya atau untuk menghilangkan hak daripada yang empunya, sama ada atas tujuan yang salah ataupun yang sebaliknya. Termasuk juga memakan harta orang lain dengan cara yang salah, dengan menerima suapan kerana ada sesuatu kepentingan dan sebagainya. Berdasarkan Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM 2009, terdapat 4 kesalahan rasuah yang utama, iaitu meminta atau menerima rasuah, menawar atau memberi suapan, mengemukakan tuntutan palsu dan menggunakan jawatan kedudukan untuk suapan pegawai badan awam. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan di awal khutbah dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang bermaksud, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan janganlah kamu menghulurkan harta kamu, iaitu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Masyiral muslimin rahimakumullah, rasuah merupakan perbuatan dosa dan agama Islam amat melaknat mereka yang terlibat memberi rasuah dan menerima rasuah. Hal ini dikatakan demikian kerana semua harta yang diperoleh dari jalan rasuah adalah haram bagi kita menyimpannya, apatah lagi membelanjakannya, kerana akan merosakkan kehidupan manusia. Masalah rasuah ini boleh berlaku di kalangan semua peringkat, daripada setinggi-tinggi jawatan sehingga serendah-rendah jawatan. Kita sering dapat melihat dan mendengar masalah rasuah yang kerap berlaku dalam negara kita, dan yang paling banyak dihebahkan ialah rasuah yang berkaitan dengan kewangan. Mereka memperalatkan wang untuk mendapatkan harta yang lebih banyak, mendapatkan pangkat dan kedudukan serta segala kemakmuran. Golongan yang melakukan rasuah ini terlalu memikirkan kemewahan dan kekayaan. Mereka beranggapan bahawa wang adalah segala-galanya dan dapat berbelanja apa sahaja yang diinginkan, hinggakan mereka sanggup melakukan perkara-perkara yang menyalahi dan bertentangan dengan ajaran Islam. Akhirnya mereka tidak sedar bahawa mereka telah menjadi hamba kepada kekayaan semata-mata. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Tuban radhiyallahu anhu yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah, penerima rasuah dan perantaraan yang bersifat penghubung antara kedua-duanya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya sekiranya masalah rasuah tidak dibendung, sudah pasti boleh mendatangkan keburukan, kerosakan dan kemusnahan kepada masyarakat dan negara. Antaranya, rasuah akan menghancurkan keadilan dalam sebuah negara dan akan melahirkan masyarakat yang memperoleh harta mengikut hawa nafsu semata-mata. Akan berlakunya penipuan dan penindasan dalam masyarakat. Selain itu, perbelanjaan negara juga akan turut meningkat akibat berlaku ketirisan dalam menguruskan perbelanjaan. Oleh itu, sebagai orang yang beriman, kita hendaklah mencari rezeki dengan cara yang halal, mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengelakkan diri daripada terjebak dengan masalah rasuah. Kita hendaklah mengamalkan kehidupan bersederhana, kerana dengan cara bersederhana kita akan selalu berasa cukup, bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala
dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Maksudnya, dan juga mereka yang apabila membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tiada pula bakhil kedekut, dan sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara itu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, justru bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru kepada para jemaah sekalian agar sentiasa berhati-hati dan menghindarkan diri daripada masalah rasuah ini, kerana ianya akan mendatangkan banyak kemudaratan kepada manusia, tidak kira sama ada pemberi atau sebagai penerima maupun sebagai orang tengah, kerana semuanya tetap berdosa dan mendapat laknat serta kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya rasuah tidak pernah menjanjikan kesenangan yang sebenar, walaupun kita beroleh keuntungan yang sangat besar daripadanya. Ketahuilah, hasil yang diperoleh melalui rasuah adalah haram dan tidak ada keberkatan dalam kehidupan. Sanggupkah kita memberi makan dan minum kepada anak isteri serta keluarga kita dari sumber yang haram? Ingatlah, makan makanan dari sumber yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Oleh itu, marilah sama-sama kita berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal. Biarlah kita hidup dengan cara kehidupan yang sederhana berbanding hidup mewah, namun merana akibat dikelilingi dengan perkara yang haram yang akan membawa kebinasaan kepada kita di hari akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, yakni menggunakan harta-harta kamu di antara kamu dengan cara yang salah, yakni dengan cara menipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa menghasiati kamu. Barakallahu li